Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah atas segala limpah kurnia beserta izin rahmat daripadanya dapat bersua berhimpun kumpul kita bersiaran kita untuk kali ini. Alhamdulillah, dan semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan apa yang akan bakal dikongsikan insya-Allah. Kita berada hari ini tepat pada hari tasyrik yang pertama. Setelah semalam harinya kita dapat menunaikan ibadah salat sunnah Idul Adha bagi siapa yang dapat melakukan ia di masjid, alhamdulillah, dan juga bagi siapa yang dapat melakukannya ia dan dirikan dia di rumah-rumah masing-masing juga alhamdulillah bersama keluarga masing-masing, syukur masya-Allah. Nah, hari ini merupakan hari pertama hari tasyrik, dan berapakah hari tasyrik itu? Ia berpanjangan sepanjang selama 3 hari, yakni bermula pada hari ini dengan dilihat kepada kalender Islam kita ialah bermula pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Bermakna kata insya-Allah pada hari tasyrik kita itu akan berakhir pada hari Jumaat selepas asar. Yakni bermakna kata, dan kata juga apa yang boleh kita isi dalam hari-hari tasyrik ini. Pertama, kita perlu ingat bahawa hari tasyrik diharamkan kita untuk berpuasa. Bagi siapa yang membiasakan dirinya untuk berpuasa pada hari Khamis ataupun juga puasa sunnah hari Khamis, iaitu pada esok hari, maka untuk esok hari diharamkan kita untuk berpuasa kerana kita jatuh pada hari tasyrik. Lalu Ustaz, apa boleh kita buat? Maka inilah dia. Pada hari tasyrik itu diisi kita dengan bacaan takbir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan kita, memujikan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita singkap kembali pula ibadah ataupun juga lafaz takbir ini untuk hari raya Idul Adha, kita boleh lakukan ianya seawal pada hari kita berpuasa pada hari Arafah yang lalu, iaitulah dia pada 9 Zulhijjah ataupun dia itulah pada hari Senin yang lalu. Seawal lepas subuh kita dah boleh bertakbir, ya, dengan takbir yang hanya boleh lakukan selepas solat fardu. Dan kemudiannya kita ingat kembali pada hari raya Idul Adha itu seawal lepas maghrib sahaja pada 9 Zulhijjah, seawal lepas maghrib masuk 10 Zulhijjah, kita dah boleh bertakbir sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari. Sampailah kita berada pada hari ini tadi pagi subuh, itulah dia 11 Zulhijjah, kita masih boleh bertakbir tetapi hanya selepas salat fardu sahaja. Bermakna kata tadi lepas subuh kita bertakbir, kemudian tidak boleh takbir lagi. Kemudian nanti sekarang ini alhamdulillah masuk waktu zuhur, lepas waktu zuhur kita bertakbir lagi, atau lepas salat zuhur kita bertakbir, dan kemudian antara zuhur dan asar kita tak boleh bertakbir, dan kemudian nanti masuk waktu asar dan kita boleh bertakbir selepas menunaikan salat asar. Dan begitulah demikian, bermakna kata kita akan dapat boleh bertakbir seusai sahaja selepas salat fardu. Berlarutanlah ianya selama 3 hari dan 3 malam, yang mana akhir takbir yang kita boleh bertakbir yang kita laungkan ialah pada hari Jumaat nanti selepas salat asar. Itulah dia jatuh pada yang dipanggil sebagai hari ke-13 Zulhijjah ataupun pada 23 hari bulan Julai. Begitulah kiranya hadirin rahimakumullah sekalian, perkara-perkara yang boleh kita lakukan pada bulan atau pada hari-hari tasyrik ini. Hari yang kita dituntut untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan kita lupakan bahawasanya ibadah korban kita juga boleh kita lakukan sepanjang hari tasyrik ini. Yakni bermakna ibadah korban boleh dibolehkan untuk kita mulakan ianya pada semalam hari, itulah dia pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha pada tepat 10 Zulhijjah, ya. Kemudiannya berlarutan kita boleh berkorban 3 hari lagi daripada hari tasyrik, itulah dia hari ini dan esok, ya, 12 Zulhijjah dan lusa 13 Zulhijjah.
Jadi bermakna kata hadirin rahimakumullah sekalian, bagi kita lah mungkin kiranya yang kalau barulah hari ini berniat nak atau berhasrat untuk nak berkorban, kita hari ini baru mungkin masuk gajinya, ada rezeki lebihnya dan baru nak berkorban, baru berniat nak berkorban, masih sempat lagi dan masih ada peluang lagi insya-Allah. Mungkinlah bukan di Singapura sudah pastinya, tapi di negara luar di sana, di negara jiran mungkin. Ya, mungkin ada sahabat andai kita di sana yang dapat kita titipkan dan dapat kita hubungi mereka untuk dapatlah kiranya kita kirimkan 1 ekor ke ataupun beberapa ekor kambing ke atau seekor sapi ataupun lembu ke untuk nak dikorbankan pada hari-hari tasyrik ini, dan masih boleh lagi, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk senantiasa dapat beribadah kepada Allah Ta'ala, dan yang paling terpenting sekali adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah korban kita dan jadikan ia sebagai jambatan untuk mendapatkan kita syurga insya-Allah di akhirat nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.